Okey, kita sambung tajuk modul 6 kita dengan perakaunan untuk kelab dan persatuan. Okey. Kali ini standard. Kali ini standard pembelajaran yang mana murid di akhir kelas nanti, di akhir penerangan saya, murid dapat membandingkan akaun-akaun kelab dan persatuan dengan akaun-akaun aktiviti yang berorientasikan keuntungan. Maksudnya yang bisnes yang mencari keuntungan. Bandingkan. Membandingkan akaun-akaun kelab lah ya. Okey. So, yang pertama. Ini yang ada di kelab dan persatuan. Okey. Di kelab dan persatuan akan ada mempunyai akaun yuran. Okey. Dalam perniagaan yang berorientasikan keuntungan, tidak ada akaun yuran. Itu yang pertama. Dari segi penerimaan dan pembayaran, semua penerimaan dan pembayaran di kelab dan persatuan akan direkod dalam di dalam buku tunai dan dirumuskan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Maksudnya kita akan belajar akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan dan pembayaran ini digunakan sebagai sumber maklumat untuk menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Maksudnya, akaun pendapatan dan perbelanjaan hanya boleh dibuka bila adanya akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan dan pembayaran ni sifat dia macam buku tunai. Tengok aktiviti berorientasikan keuntungan. Semua penerimaan pembayaran tunai kita akan rekod dalam buku tunai. So, apa sifat buku tunai? Belah debit dia mencatat semua penerimaan wang tunai. Belah kredit dia mencatat semua pembayaran wang tunai. Tapi, nama apabila di kelab persatuan, kita tak panggil dia buku tunai. Kita panggil dia akaun penerimaan dan pembayaran. Okey. So, kalau sebelum ini, kita buat buku tunai dalam bisnes dalam perniagaan berorientasikan keuntungan ni, kita buat buku tunai, betul? Lepas habis buku tunai, kita buat imbangan duga, kan? Sebab ada baki bibi. Kita akan pergi ke imbangan duga, baru boleh buat apur akaun perdagangan untung rugi. Okey, jelas? Tapi dalam kelab persatuan, dia dah jadi lain. Sebab kelab persatuan ni dia tidak berorientasikan keuntungan. So, apa yang diterima secara tunai, apa yang dibayar secara tunai, dicatat dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Daripada akaun penerimaan ni dan pembayaran, terus dibuat akaun pendapatan dan perbelanjaan. So, dia tak akan sebut lagi akaun perdagangan dan untung rugi. No. Sebab kita kena faham, dan kita dah belajar sesi lepas, apa ciri-ciri kelab dan persatuan, dia bukan berorientasikan keuntungan. So, daripada akaun penerimaan, kita akan buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so sekarang akan wujudlah pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pendapatan. Okey, kita tengok kelab persatuan. Dia ada pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil. Direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Apa itu pendapatan hasil? Apa itu perbelanjaan hasil? Okey. Pendapatan hasil ini adalah hasil-hasil yang didapat dalam kelab lah. Okey, ataupun yang berlaku dalam kelab. Okey. Perbelanjaan hasil pun sama. Perbelanjaan yang kita kena buat perbelanjaan itu untuk mendatangkan hasil kepada kelab dan persatuan. Okey, yang direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kalau sebelum ni dalam aktiviti berorientasikan keuntungan, kita akan buka akaun perdagangan untung rugi, dapatkan untung bersih, betul? Dapatkan rugi bersih. Tapi dalam kelab persatuan, dia tak panggil untung bersih lagi, dia tak panggil rugi bersih. Tak akan wujud perkataan tu. Dia akan wujud lebihan. Jika pendapatan hasil melebihi perbelanjaan hasil. Okey. Kekurangan pula ialah perbelanjaan hasil melebihi pendapatan hasil. Itu yang akaun penerangan basic. Nanti kita akan belajarlah seterusnya. Apa itu pendapatan hasil? Apa itu perbelanjaan hasil? So, sekarang ialah kita boleh bezakan. Oh, dalam kelab dan persatuan dia ada akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, dia tidak ada lagi untung bersih, dia ada lebihan dan kurangan. Okey. Seterusnya pergi pada penyata kedudukan kewangan. Okey. Masih ada penyata kedudukan kewangan, tapi
Di dalam penyata kedudukan kewangan tu ada aset, liability dan dia panggil dana terkumpul. Bukan lagi modal. Okey, di kelab dan persatuan. Apa itu dana terkumpul? Dia sifatnya seperti modal, tapi di kelab kita tak panggil modal. Kita panggil dana terkumpul. Dan cara dapat dana terkumpul, aset tolak liability. Okey, kalau dalam perniagaan dulu yang berotasikan keuntungan, kita ada penyata kedudukan kewangan yang mana ada aset, liability dan equity pemilik ataupun modal. Equity pemilik, aset tolak liability. Okey. So di sini berlaku perbandingan lah. Maknanya akaun di kelab dan persatuan ada akaun yuran. Kita akan belajar lah nanti. So dalam bab ini kita akan berkenalan dengan akaun yuran, dengan akaun penerimaan dan pembayaran, akaun pendapatan dan perbelanjaan dan juga penyata kedudukan kewangan dana terkumpul. Dalam kelab dan persatuan ada lebihan, ada kurangan. Okey, apa beza dengan berotasikan keuntungan? Maksudnya kalau minta perbandingan, kelab dan persatuan ada akaun yuran. Entiti berotasikan keuntungan tiada akaun yuran. Dalam akaun kelab dan persatuan, akaun penerimaan dan pembayaran. Dalam orientasi keuntungan, buku tunai. Okey. Dalam akaun kelab dan persatuan, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dalam entiti berorientasikan keuntungan, akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Kelab dan persatuan ada lebihan dan kurangan. Entiti berorientasikan keuntungan ada untung bersih dan juga rugi bersih. Okey. Komponen dalam penyata kedudukan kewangan pula dalam kelab persatuan ada aset, liability, dana terkumpul. Dalam komponen penyata kedudukan kewangan berorientasikan keuntungan, aset, liability dan equity pemilik. Okey, info tambahan, dana terkumpul bermaksud dana yang dimiliki oleh sesebuah kelab dan persatuan. Okey. Itu saja untuk hari ini.